Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Omar Didik. Okey, kita masih lagi dalam subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 bab 2.3 reka bentuk elektrik. Okey, pembelajaran kita dah habis untuk bab ni. Cuma saya akan buat sedikit rumusan dan juga ada latihan pengukuhan lah dalam muka surat 79 hingga 80. Okey, kita dah belajar 8 subtopik untuk bab 2.3 ni lah, reka bentuk elektrik. Semua sekali ada 6 video, boleh tengok balik dalam playlist kami. Okey, jadi subtopik yang pertama, kita dah belajar elemen sistem elektrik. Elemen sistem elektrik ni ada 4, sumber, beban, medium dan juga kawalan lah. Sumber ni punca dari mana datangnya tenaga elektrik. Medium ni dia perantara antara sumber dan juga beban. Dia untuk mengalirkan arus elektrik lah. Okey, beban ni kesan yang mengeluarkan apa? Contoh, mentol mengeluarkan cahaya, kipas mengeluarkan kesan angin. Itu adalah beban. Dan juga kawalan adalah untuk mengawal hidup dan mati sesebuah litar. Okey, jenis-jenis arus kita dah belajar 2. Satu, arus ulang alik jana kuasa yang daripada TMB hingga ke rumah. Tu arus ulang alik. Kalau arus terus yang menggunakan tenaga bateri, tenaga solar dan sebagainya lah. Okey, seterusnya subtopik yang kedua, kita belajar cara reka bentuk litar dalam segi keselamatan, macam mana kedudukan peranti dalam litar, sambungan-sambungan litar, ada 4, litar tertutup, litar buka, litar pintas dan juga bypass. Okey, jadi subtopik yang ketiga, kita dah belajar macam mana nak guna formula hukum Ohms. Kita dah aplikasikan formula ni dalam litar siri. Macam mana susunan litar siri kan? Macam mana komponen tu disusun secara bersebelahan. Dan juga kita dah belajar formula kuasa lah, PIV. Seterusnya, subtopik yang keempat, kita dah belajar macam mana lakaran reka bentuk litar. Macam mana mula-mula kita nak buat lakaran yang pertama. Apa permasalahan, daripada permasalahan tu kita pindahkan kepada lakaran litar. Okey, macam mana kita nak pindahkan kepada litar skematik dan juga pemilihan komponen. Jadi daripada lakaran tu kita boleh fikir komponen apa yang kita nak guna, apa yang sesuai, apa yang tidak. Seterusnya, subtopik 5, kita buat analisis. Kita nak guna sistem elektrik apa? Elemen sistem elektrik tu dekat dalam litar tu apa dia? Kita kena ada sumber, kena ada beban, kena ada medium dan juga kawalan dalam litar yang kita nak bina tu. Okey, subtopik 6 hingga 8, kita dah buat projek gadget lah. Macam mana langkah membina litar, macam mana nak buat pendawaian litar tu. Dan kita dah buat pengujian dan penilaian untuk litar tu lah. Apa yang elok, apa yang perlu diperbaiki. Dan penambahbaikan kita dah ubah daripada litar siri kepada litar selari. Okey, kita akan masuk kepada pengukuhan minda. Boleh buka muka surat 79 dalam buku teks RBT tingkatan 2. Okey, kita jawab dulu bahagian A. Nombor 1, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. 2, jenis sumber tenaga elektrik yang boleh diperbaharui ialah, awak highlightkan diperbaharui ni. Ingat balik, diperbaharui ni kita menggunakan sumber alam seperti air, matahari, angin dan juga ombak. Boleh tulis jawab keempat-empat jawapan tu lah. Okey, air dan angin. Ataupun awak nak tulis matahari dengan ombak pun boleh juga. Okey, nombor 2. B. Medium adalah perantara. Awak ingat, medium ni tengah-tengah antara untuk daripada punca kuasa kepada kesan yang mengeluarkan angin ke mentol. Okey, punca menghasilkan tenaga elektrik adalah sumber dan juga yang mengeluarkan kesan seperti lampu, kipas dan sebagainya adalah beban. Okey, kita pergi C pula. Kawalan elektrik dapat dilakukan secara, okey, ada 2 tau kawalan elektrik. Contoh yang pertama macam mesin basuh awak. Awak onkan dia. Lepas tu bila dah habis dia basuh, dia akan offkan sendiri. Itu automatik. Macam periuk nasi awak juga. Awak tekan dia. Bila dah habis masak, dia akan offkan sendiri. Itu automatik. Kalau ada lagi satu secara manual. Manual itu kita on dan offkan sendiri. Contoh awak onkan lampu bilik awak. Onkan kipas. Itu secara manual. So ada manual dan juga automatik. Okey, D. Voltan bagi arus ulang alik mudah dinaikkan dan diturunkan dengan menggunakan
transformer. Transformer tu untuk menaikkan dan menurunkan nilai voltan lah. So daripada TNB menghantarkan kuasa besar dan menggunakan transformer untuk turunkan balik nilai voltan tu ke kawasan perumahan. Dan seterusnya E, dalam arus terus, cas elektrik mengalir pada arah. Okey, kita dah tahu arus terus tu dia satu hala. So daripada positif dia akan pergi kepada negatif. So maknanya satu hala je. So ialah pada arah yang tetap. Dia tak ada negatif pergi positif ni, tak ada. Dia akan pergi satu arah je. So positif ke negatif pada arah yang tetap. Okey, sekarang kita pergi pada soalan nombor 2. Nombor 2 dah bagi gambar rajah litar. Dia bagi nilai arus 0.9 ampere dan juga nilai rintangan 4 ohm. Sekarang dia suruh kirakan nilai voltan dan juga kuasa. Macam mana kita nak kira voltan? Kita gunakan formula hukum ohms. Okey, macam mana? Keluarkan segitiga VIR awak. Tuliskan V dulu. V sama dengan huruf apa yang kita tak tulis lagi? I dengan R. I dengan R bersebelahan, maknanya darab. Maknanya arus darab dengan rintangan. Arus dah ada 0.9, rintangan pun dah ada 4. So darabkan kedua-duanya sekali. Awak tekan kalkulator akan dapat 3.6 voltan. Okey, sekarang voltan dah dapat. Dia nak suruh kira kuasa pula. Okey, kuasa awak keluarkan juga PIV awak. Awak punya formula PIV, keluarkan P sama dengan I dengan V bersebelahan, maknanya darab. Arus darab dengan voltan. Arus dah ada 0.9. Voltan pun kita dah cari 3.6. Darab kedua-duanya sekali dan tekan kalkulator, awak akan dapat 3.24 watt. Okey, B. Soalan B dia nak jenis sambungan litar ini adalah, awak tengok litar ni komponennya disusun secara bersebelahan. Okey, kalau susun secara bersebelahan adalah litar siri. Kalau bersusun secara bertentangan adalah litar selari. Jadi seterusnya soalan nombor 3. Nyatakan aspek yang dinilai dalam sesuatu penilaian reka bentuk sistem elektrik. Okey, aspek yang dinilai ni saya dah terangkan, saya dah siap buat jadual dalam video 2.3.6. Okey, kat situ awak boleh tengok balik aspek yang dinilai ni lah. Contoh kita tengok pada semua litar kita tu. Aspek daripada lampu, daripada suis awak, daripada bateri, semua kita kena nilai lah. So aspek yang dinilai adalah mentol, pendawaian wayar, litar, bateri dan suis. Semua kita kena tengok sebab kita nak tengok lah kita punya litar tu berfungsi dengan baik ke atau tidak. Okey, soalan nombor 4. Padankan padanan yang betul. A. Jana kuasa hidroelektrik, jana kuasa yang menggunakan air iaitu alam semula jadi. B. Tenaga nuklear dan juga C. Tenaga elektrik daripada bateri. Okey, jenis arus elektrik yang mengalir adalah arus terus. Kalau awak tengok arus terus ni adalah bateri, tenaga solar dan juga dynamo. Okey, tengok kat sini mana bateri. Bateri adalah C. Okey, seterusnya sumber elektrik yang menggunakan daripada sumber yang boleh diperbaharui. Diperbaharui adalah sumber alam. Sumber alam seperti air, matahari, ombak. So kat sini mana apa yang menggunakan sumber alam? A kan, jana kuasa hidroelektrik yang menggunakan air. Okey, seterusnya sumber elektrik yang akan habis pada masa akan datang macam arang batu, gas, tenaga nuklear. So jawapan dia adalah B. Okey, kita tengok soalan nombor 5. Padankan jenis litar di bahagian A dengan penerangannya yang betul di bahagian B. Okey, ni bahagian A dan ni bahagian B. Litar buka, litar pintas dengan litar tertutup. Litar buka adalah kita buka switch tu lah. Maknanya tak ada aliran yang adalah aliran yang berlaku, arus tak jalan. So litar yang tidak mempunyai satu kitaran lengkap, dia tidak mempunyai lah. Sebab kita dah buka dia punya switch, so tak ada lah aliran yang berlaku, tak ada arus, tak ada voltan dan juga tak ada kuasa. Okey, seterusnya litar pintas. Litar pintas ni yang menghasilkan spark ataupun boleh meletup lah. Okey, ianya adalah satu keadaan yang berlaku apabila wayar hidup L bersentuhan dengan wayar neutral N tanpa melalui beban. So maknanya lampu tak menyala, tapi wayar hidup awak L ni dengan wayar neutral N ni bersentuhan antara satu sama lain. So akan menghasilkan litar pintas. Dan last sekali litar tertutup, kita tutup switch tu. So dia ada mempunyai satu kitaran lengkap lah, adalah pergerakan arus, voltan dan sebagainya. Okey, kita tengok nombor 6.
namakan di bawah sama ada jenis arus terus ataupun arus ulang-alik. Arus terus yang menggunakan bateri, dinamo dan juga tenaga solar. Kalau arus ulang-alik ni menggunakan tenaga elektrik lah, yang menggunakan plug. Okey, awak tengok yang pertama, lampu, mentol semua ni kita menggunakan tenaga elektrik. Kita menggunakan plug lah kan. So, ianya adalah arus ulang-alik. Okey, yang kedua, dia menggunakan kereta kontrol ni. Kereta kontrol ni menggunakan bateri. Kalau bateri adalah arus terus. Okey, kita tengok dinamo. Dinamo, dia pada basikal lah, selagi kita tak kayuh, selagi tu tak ada lampu. Kalau kita kayuh, ada lampu. So, maknanya dinamo, bateri dan juga tenaga solar ialah arus terus. Jam tangan awak menggunakan bateri. So, bateri adalah arus terus. Seterusnya vacuum. Vacuum yang kita guna kat rumah tu, kita kena cucuk plug kan. Okay, kalau kita kena cucuk plug menggunakan tenaga elektrik, itu adalah arus ulang-alik. Sama juga dengan kipas. Kipas awak guna on off, kena pasang plug, ada kabel. So, itu adalah arus ulang-alik. Okay, seterusnya kita pergi bahagian B. Muka surat 80. Okey, nombor 1, bina 1 litar elektrik yang terdiri daripada mentol, wayar, suis dan juga bekalan elektrik lah. Litar elektrik ini akan menerangi bilik apabila pintu bilik dibuka. Macam sebelum ni kita dah buat projek untuk pintu almari. Ini pintu bilik, sama je kaedahnya. Bila kita buka pintu, lampu menyala. Bila kita tutup pintu, lampu akan tertutup. Okey, A. Klasifikasikan komponen litar elektrik tu mengikut sumber, medium, beban dan juga kawalan. Sumber ni punca kan? Punca yang menghasilkan tenaga elektrik. Medium adalah tempat perantara sumber dan juga beban untuk mengalirkan arus elektrik. Beban adalah kesan yang menghasilkan tenaga cahaya, tenaga angin dan juga kawalan. Kawalan ni kita nak kontrol lah untuk hidup dan matikan litar awak. Okey, sumber, medium, beban dan juga kawalan. Sumber yang pertama kita menggunakan bateri untuk daripada punca kuasa kita. Medium adalah wayar, beban adalah mentol dan juga kawalan adalah suis. Seterusnya soalan B, lakarkan litar elektrik tersebut. Okey, kalau awak ingat awak lah, kita buat projek sebelum ni, kita nak buat litar tu perlu ada apa? Mula-mula mesti ada punca kuasa, iaitu bateri. Lepas tu kita perlu ada sesuatu yang boleh menghasilkan cahaya. Menghasilkan cahaya adalah mentol dan juga kita kena ada kawalan untuk menghidupkan dan mematikan cahaya tu. Kita menggunakan suis. So, lampu lah. Lampu kena ada, bateri dan juga suis. Okey, apa lagi yang tertinggal dekat sini? Kita kena buat pendawaian. So, kena adalah pendawaian daripada bateri ke lampu, lampu A ke lampu B dan seterusnya pergi ke suis dan ke bateri balik. Kena ada satu kitaran yang lengkap. Okey, seterusnya. Okey, C. Nyatakan sebab litar elektrik itu dipilih dari segi faktor reka bentuk dan juga keselamatan. Okey, faktor reka bentuk. Okey, kita nak hasilkan kita punya litar ni untuk dapat memenuhi ruang di dalam bilik. So, maknanya bila kita on dan offkan litar tu, dia boleh hidup, dia boleh cerahkan bilik dan juga boleh gelapkan bilik lah. Itu faktor reka bentuk kita. Kita nak dapat memenuhi ruang di dalam bilik. Dan juga kedua, faktor keselamatan. Faktor keselamatan ni ada banyak yang saya dah terangkan dalam subtopik 2.3.2. Boleh tengok balik lah. Faktor keselamatannya adalah tidak mudah dicapai oleh kanak-kanak. Boleh juga awak buat untuk tidak mudah terdedah, tidak mudah dilihat dan sebagainya lah. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton.